Saya tidak boleh identify diri saya sama ada saya adalah merupakan seorang Salafi ataupun Asy'ari ataupun Maturidi ataupun Asari, apatah lagi dengan istilah Wahabi itu. Bukanlah kerana saya ni pandai sangat dan tidak berada di dalam mana-mana dikotomi di bawah label-label itu tadi. Malah kalau ada orang kata saya ni tak cukup pandai, itu lebih tepat. Dan kerana saya tak cukup pandai, saya masih membaca, terus membaca dari dulu sehingga sekarang. Bila perbahasan yang kita maklum dalam subjek akidah mula diterokai sebagai pelajar tahun 1, tahun 2 di Jordan pada ketika dahulu, yang membahaskan tentang manhaj ulama yang berbeza-beza pada menyelesaikan pertanyaan yang timbul di dalam isu ayat-ayat mutasyabihat. Bila saya cross-check apa yang saya baca dengan apa yang dibincangkan oleh komuniti agama lain seperti agama Kristian yang coexist dengan umat Islam dan juga tokoh-tokoh pada masa tersebut, saya dapati ada banyak persamaan di antara apa yang dibincangkan oleh ilmuwan Kristian ini, seperti Yohanna Ad-Dimashqi yang membincangkan tentang maksud logos di dalam menyelesaikan konflik hubungan di antara Jesus dengan God pada masa tersebut. Cara benda itu dibincangkan kelihatannya seperti banyak persamaan dengan cara ilmuwan Islam membincangkan tentang isu-isu di dalam akidah ni tadi. Sedangkan pada masa yang sama, saya dapati bahawa para sahabat di zaman Nabi SAW dan di zaman awal Islam seakan-akan tak timbul pun perbincangan tentang hal-hal ini tadi. Jika itu benar, mengapa sahabat-sahabat tak bincang benda ni? Dan kenapa generasi Islam yang sedikit terkemudian mula membahaskannya? Jadi apabila saya bandingkan di antara cara ulama Islam dengan komuniti Kristian yang coexist dengan umat Islam, malah ramai di kalangan mereka berbahasa Arab, juga ada mengaji Al-Quran. Kalau yang jauh lagi ke depan, seperti Musa Ibn Maimun, seorang yang menghafal Al-Quran dan pergi mengaji ilmu Islam kan, maksud dia sampai peringkat begitu. Jadi bila saya bandingkan di antara apa yang komuniti Kristian bincangkan tentang teologi mereka, akidah mereka, dan apa yang ilmuwan Islam pula bincangkan, saya rasa macam perbincangan itu walaupun berbunyi seperti isu agama, tetapi bila kita halusi cara mereka berbincang, ia lebih kepada bentuk semantik, bentuk bahasa. Bagaimanakah nak describe something? Sebab katakanlah bila pertanyaan di mana Allah timbul, ini dalam bahasa Melayu tapi kalau dalam bahasa Arab, Aina Allah. Perkataan di mana itu, apakah implikasi dia? Adakah di mana itu apply maksud yang ada kaitan dengan arah, direction dan juga tempat? Jadi nak mengulas tentang benda ini tadi menyebabkan banyak polemik yang bersifat agak berfalsafah yang timbul. Jadi bila perbahasan benda tu macam cross di antara Muslim dengan Kristian ini, kelihatannya macam ada banyak persamaan. Akidah Mu'tazilah dengan benda-benda yang dibincangkan oleh komuniti Kristian pada saat dahulu kelihatan seperti ada banyak persamaan. Jadi benda itu menyebabkan walaupun saya baca dan saya dapat meyakini, oh begini, oh ini cara ulama-ulama bincang benda ni, dan macam ni pula refutation yang terjadi di kalangan mereka yang tidak mahu perbincangan itu terheret ke arah tersebut, saya tidak memuktamadkan bahawa so inilah kebenaran dan kita kena pegang yang ini. Sebaliknya, ada perasaan yang
kena terus membaca, kena terus menyelidik lagi. Terutamanya apabila kita meninjau tentang hal ini tadi, kita akan nampak bahawa perbincangan-perbincangan itu ada sifat reaktif ataupun react kepada benda-benda yang berlaku di sekeliling. So, apakah apa yang umat Islam bincangkan mempengaruhi apa yang orang Kristian dan orang Yahudi yang hidup bersama terpengaruh sehingga mempengaruhi cara mereka bincang agama mereka, dan pada masa yang sama juga apakah perbincangan di kalangan orang Kristian sendiri pada masa itu mempengaruhi cara orang Islam bincang tentang agama mereka sendiri. Dan benda-benda itu bila saya nak cuba memahaminya, dia memerlukan kepada suasana yang aman damai, fokus, dan kita kena ada pertanyaan yang kuat dalam diri untuk membolehkan kita mencari jawapan. Jadi pada masa tersebut, ada masa-masanya bila ada peluang, saya akan berbual dengan sebahagian kawan-kawan, tapi ada masa-masanya saya akan duduk dalam bilik, kunci pintu, baca kitab. Syukur Alhamdulillah zaman tu belum lagi ada internet, handphone belum ada semua. Jadi bila kita nak baca tu, kita boleh fokus sikit lah. Namun poin yang saya nak tekankan di sini ialah sukar untuk dimuktamadkan bahawa inilah mewakili kebenaran, inilah manhaj yang benar, kerana setakat apa yang saya baca, yang saya faham pada masa tersebut, kedua-duanya menuju ke arah untuk membantu umat Islam mengimani Allah SWT dengan betul, tetapi mengikut jalan yang berbeza-beza, malah kelihatannya seperti bertentangan. Sedangkan ketika mereka yang mentakwilkan ayat, mentakwilkannya, mereka pasti tidak mentakwilkannya dalam keadaan mereka menganggap Allah itu tidak sempurna. Dan ketika mereka yang enggan mentakwilkan ayat itu, pastinya ketika masa tersebut mereka tidak menolak takwil itu bukan dengan maksud mereka sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau sekiranya ada unsur-unsur yang kita tanggap seolah macam so kalau macam tu maknanya menyamakan Allah dengan makhluk, ia lebih merupakan perspektif kita terhadap cara orang yang berbeza metod sedang menghuraikan cara mereka tersebut. Jadi saya tidak mahu berhenti pada satu-satu bentuk pembacaan, dan bila soalan ditanya ataupun soalan timbul, kita reserve dulu kerana tidak ada jawapan yang begitu mudah untuk menyelesaikan pertanyaan ini tadi, bahawa kalau ditanya di mana Allah, dan kalau kita jawab macam ni, bermakna Asy'ari lah kita, ataupun Salafi lah kita, Asari lah kita. Dan kalau kita pro kepada Asy'ari, maka yang ini dah sesat. Atau kalau kita pro kepada Asari, quote-unquote Salafi ni tadi, maka Asy'ari dah salah, sesat. Saya tidak mahu berada di situ. Kemudian yang keduanya, bila kita kumpulkan benda-benda ni tadi, kelihatan seperti ada kronologi sejarah, sebahagiannya seperti berulang-ulang. Misalnya sebelum daripada gerakan Muhammad bin Abdul Wahab, lebih kurang pada tahun 1740 ataupun pertengahan abad yang ke-18 itu, Muhammad bin Wahab pastinya tidak muncul dalam vacuum, tetapi dia pergi mengaji kat mana, apa yang dia mengaji, siapa yang mempengaruhi dia. Dan perjalanan untuk saya memahami benda tersebut, dia pergi kepada, kita lihat bagaimana di Syria Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, seorang Hanafi, muhaddis, tetapi pada masa yang sama juga adalah merupakan seorang sufi, dan menulis banyak perbahasan yang mengkritik golongan yang
membida'ahkan orang, membawa benda-benda yang kontroversi. Jadi siapa pula Abdul Ghani An-Nablusi ni, dan apakah sebenarnya yang berlaku di Syria, di Syam pada masa tersebut. Jadi benda tu cross check pula dengan pembacaan saya tentang sejarah, social history ataupun intellectual history Daulah Osmaniyah, yang menemukan saya dengan Imam Birgivi, gerakan Kader Zedeli, kemudian datangnya tokoh hadis daripada Morocco, Muhammad ibn Sulaiman al-Maghribi, bagaimanakah kecenderungan untuk mengislahkan Daulah Osmaniyah, menentang amalan-amalan yang kesufian yang bertentangan dengan ajaran Islam daripada perspektif ilmuan-ilmuan ataupun tokoh-tokoh di dalam gerakan Kader Zedeli ni tadi. Jadi benda-benda tu ada kepentingan dia, sebab benda-benda yang kita familiar yang dikaitkan dengan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab lebih kurang dalam 100 tahun sebelum daripada itu sudah terjadi di Istanbul dengan isu-isu yang berulang. Dan akhirnya gerakan Kader Zedeli di Istanbul telah menjadi latar belakang kepada tercetusnya pertumpahan darah, pergaduhan di antara jemaah Masjid Hagia Sophia dengan Masjid Sultan Ahmed. Lepas mayang Jumaat bertempur dekat medan antara dua masjid ni tadi, kematian terjadi di Masjid Fatih, yang akhirnya membawa kepada tokoh-tokoh di dalam gerakan Kader Zedeli ini dihukum mati. Dan untuk mengelak daripada mereka itu dihukum mati atas kejadian-kejadian yang berlaku, mereka telah dibuang negeri, keluar daripada Istanbul ke Cyprus, berada di Cyprus ketika, dan kemudian mereka berpindah ke Syria, ke Dimashq. Dan ketika di Dimashq ataupun Damsyik ataupun Damascus itulah majlis pengajian disiplin ilmu hadis menjadi rancak. Maka unfinished business yang terjadi di dalam Daulah Osmaniyah dalam era gerakan Kader Zedeli itu dominan di Syria pada masa tersebut, yang kita nampak melalui antaranya perbahasan kontroversi yang diutarakan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Dan ketika itu jugalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab datang ke Syria mengaji. Jadi bila saya lihat kepada adanya benda-benda ini, saya merasakan bahawa perjalanannya adalah perjalanan yang panjang. Banyak lagi nak kena baca. Masa zaman student saya suka baca dan saya cuba bualkan, tetapi nasib saya yang mungkin sedikit kurang baik pada masa tersebut, saya lambat habis belajar. Ramai kawan yang dah graduate balik ke Malaysia, dan selepas daripada itu saya kehilangan rakan-rakan regu untuk berbual. Bagi mereka yang kenal, memang pada masa tersebut setiap minggu, hampir setiap minggu selama bertahun-tahun, hujung minggu saja saya akan ke Amman. Tidak berada di Mu'tah, tempat di mana saya berada. Biasanya akan ke kedai buku, beli buku baru, kemudian kita akan sambil masak-masak, sembang-sembang dekat Suaileh tu, kita akan terbuka topik-topik ini, kita bincangkan tanpa ada pergaduhan, perbezaan pendapat sampai nak jadi bermusuh ke, tak ada pada masa tersebut. Ada nama-nama besar, tokoh-tokoh besar yang aktif di dalam aliran-aliran tertentu. Kami hidup di zaman Syekh Nasiruddin Al-Albani masih berada di Jordan, Syekh Syuaib Arnaud masih ada di Jordan, of course almarhumnya Syekh Salah Al-Khalidi, Dr. Hamam Said, Abdul Qadir Abu Faris. Nama-nama yang ni tadi, malah begitu juga dengan Syekh Nuha Min Keller yang menterjemahkan buku Reliance of Travelers, ada di Jordan Belaka pada masa tersebut. Jadi mana-mana yang kita sempat itu, kita mengaji, kita singgah sekejap. Dan jika ada di antara ilmuwan ini yang kita tak boleh nak handle, contohnya mungkin ayatnya keras sangat, kasar sangat dalam menyerang opponents mereka, kita undurkan diri sajalah.
tak adalah pula kita nak maki hamun ke, nak caci ke apa, kerana macam mana pun mereka adalah ilmuwan, mereka adalah tokoh. Kalau mereka bergaduh sesama mereka, mencederakan sesama ilmuwan ke apa ke, kita yang baru nak belajar, budak-budak ni, kita menguzurkan diri, kita tak nak terlibat. Jadi bila kawan-kawan graduate balik, saya semakin tidak mempunyai rakan untuk berbincang tentang benda-benda ni tadi. Perjalanannya berterusan sampai kepada peringkat bila saya tinggal di Republic of Ireland lepas tahun 2001, kemudian berumah tangga, ada anak, mula bekerja. Peluang untuk terus membaca itu agak terganggu kerana kekurangan bahan dan kekurangan masa. Tapi kita terus membaca. Walaupun dari semasa ke semasa saya mempunyai kecenderungan saya sendiri, mungkin saya lebih banyak cenderung kepada asari, kepada manhaj yang disebutkan sebagai salafi ni tadi. Tetapi bagi mereka yang solid asari, salafi, wahabi ke kalau nak guna istilah ni tadi, saya tidak dilihat sebagai sebahagian daripada mereka kerana saya juga membaca karya Imam Al-Ghazali. Saya suka nasyid, tak cukup salafi pada masa berkenaan. Dan saya baca buku Al-Imam Al-Ghazali bukan sebab saya nak impress siapa-siapa supaya saya diterima ke di sini ke di sana ke. Biasanya saya akan membaca kerana ada keperluan untuk dibaca, dan kita just remain open untuk membenarkan apa-apa yang kita baca itu mencorakkan kita. Jangan kita baca dalam keadaan kita defensif, maknanya kita nak refute, kita nak lawan, kita nak kritik. Tak ada. Jadi kerana itulah saya tidak merasakan saya ini belong kepada sini ataupun sini. Dan apabila dilabel dengan label Wahabi, semenjak bila saya pun tak tahulah sampai kepada sekarang ni, bagi saya kesan negatifnya bukanlah ke atas diri saya, tetapi ke atas mereka yang menyebutnya. Bila kita punya penampilan tu tak berapa nak ustaz sangat, dan mungkin saya juga telah dilabel dengan ustaz cinta kerana buku aku terima nikahnya dulu ataupun apa-apalah. Jadi bila saya menerima kritikan, orang kata pergi mengaji dengan syekh ni, pergi mengaji dengan ustaz ni, pergi mengadap balik ya, doktor ni, profesor ni yang ada kat Malaysia. Nama-nama yang sekarang ini menjadi rujukan di tanah air, seperti Ustaz Engku Fadil ataupun Dr. Afifi Al-Kiti, ataupun banyak lagi lah nama lain, termasuklah juga mungkin Dr. Mazhar dan sebagainya. Saya diarahkan ataupun dikritik supaya pergi mengaji dengan mereka. Kalau dekat, suka je. Saya suka duduk dengan kawan-kawan berbual bincang. Tapi yang saya nak tekankan bahawa mereka itu bukanlah orang asing. Saya bukan budak-budak. Saya pun dah tua. Mereka adalah rakan sepengajian. Kami ada sejarah yang panjang semasa kami zaman student dulu. Kenal-mengenal satu sama lain. Jadi kita ni bukanlah tak siapa-siapa, tak mengaji, tak reti, tak faham apa yang kita cakap ini. It's just berhati-hatilah bila mengaji sesuatu, baca sesuatu. Jangan over sangat pada membenci orang ini, menyokong kelompok ini. Kerana itu bukan cara yang membolehkan kita ini mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, ya, allazina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Kena dengar elok-elok dulu. Allah Ta'ala kata orang yang lepas tu ikut apa yang terbaik itu, orang inilah yang Allah kata yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang saya tidak fahamnya ialah bila mana saya melihat
mereka yang saya kenal, rakan-rakan, abang-abang, adik-adik, kawan-kawan yang peers, lebih kurang dalam sebaya, kenapa berubah akhlak bila mana pergi ke page ustaz ni, pergi ke halaman syekh berkenaan dan melawan, menyindir, mengutuk. Kadang-kadang kita ni tak siapa sangat, orang tu berbeza pendapat dengan kita, tapi dia 10 tahun, 20 tahun lebih tua daripada kita. Dia profesor, mengajar. Walaupun kalau untuk saya lah, kalau saya tak setuju sekalipun dengan orang yang macam itu, saya tidak tergamak untuk menyindir dia macam ni tak erti lah mula nak buat benda-benda macam ni. Jadi saya tak faham bila sekali-sekala tu ada orang tag saya cubalah untuk tak dengan sengaja pergi ke bahagian komen tempat-tempat ni. Ada masa-masanya bila saya kena tag tu, saya pergi jenguk dan saya ternampak A, B, C, D orang-orang yang saya kenal. Kemana akhlak yang begitu sekali agresif pada menyerang maki ni? Dan kita duk ulang-ulang lagi. Kata yang ni, yang tu pun teruk juga. That's not the question. Kita bukan nak buat pertandingan siapa lagi teruk daripada siapa. Yang salah-salah, yang betul-betul. Yang paling penting, akidah Islam ini adalah sesuatu yang Qul huwallahu ahad. Balik kepada benda paling asas. Yang namanya pula adalah surah Al-Ikhlas. Keikhlasan kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi benda yang saya sebutkan ni pun tidaklah bermaksud ada sesuatu yang nak diubah ke apa. Saya tak tahu boleh diubah ke tidak. Tapi salah satu daripada saya pergi jauh membawa diri ke negeri lain ini, saya bukan Imam Al-Bukhari, saya bukan Al-Imam An-Nasai, saya bukan Imam At-Tabari. Nak sebut Ustaz Rizal pun saya rasa macam tak berapa nak layak sangat. Tapi membaca sirah tokoh-tokoh ni tadi, ramai di kalangan mereka yang bila membuat satu pendirian mereka disalah faham, quoted by orang yang tak suka dengan mereka, berlaku kontroversi, hari kematian pun dibaling dengan batu, dan ramai di kalangan mereka yang meninggalkan kampung halaman dan meneruskan kehidupan di sebuah daerah negeri asing bila mana konflik-konflik semakin meliar dan tidak terkawal di tempat di mana asalnya mereka berada. It is sesuatu yang berulang kali berlaku di dalam sejarah. Harapan saya ialah sahabat-sahabat bila jika mendengar pengisian saya, Ustaz Rizal ni dia duduk tengah-tengah, dia muqtadir, so this is good. No, it's not because of me, it's not because of kita rasa tak berpihak dengan mana-mana itulah adalah yang terbaik. Tetapi yang diperlukan adalah kenapa kita berada dalam satu-satu pendirian itu, dan ketika kita membuat pendirian itu, adakah kita masih ikhlas mengimani Allah Subhanahu Wa Taala? Tak salah untuk berpihak. Kalau saya, manhaj saya ialah Asy'ari, manhaj saya ialah Asari. Saya tidak mentakwilkan ayat, saya mengisbatkan apa yang disebut Allah Ta'ala. Silakan. Tetapi ketika kita membuat pendirian itu, adakah kita membuat pendirian itu kerana pengaruh syekh tertentu, tokoh tertentu, manhaj tertentu, geng kita, kelompok kita, ataupun kerana Allah SWT? Dan kalau kerana Allah SWT, Allah redha ke dengan sikap kasar kita terhadap mereka yang berbeza method dengan cara kita? Itulah di antara benda yang saya fikir perlu dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menyelamatkan diri kita daripada terperangkap dalam bencana bergaduh-gaduh, berbantah-bantah. Umat Islam itu dah sedikit, dipecah-pecahkan lagi. Dan di kalangan mereka yang berilmu, yang suka ilmu, yang mengaji pun dicari-carikan lagi. Sampai bila? Ke arah mana benda nak bawa? Kita nak didik anak-anak kita, nak transfer. Saya bincang dengan anak-anak saya yang membesar dekat sini. Do you have a problem discussing about the question, where is Allah?
So is Allah associated with certain space or certain direction? Do we have this kind of issue? No, they don't have that kind of issue. That is not their issue. That is not the needs of people nowadays. The challenge is very different. They need something more relatable to them. And we can benefit from all the resources, discussions that we already learned from the previous generations, but we live pada hari ini. Kita hidup pada hari ini. Dan kerana itu kita perlu memanfaatkan apa yang kita belajar daripada zaman silam itu untuk kita uruskan pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala jaga lidah kita, jaga tulisan kita dan teruskan perjalanan sepanjang hayat mencari ilmu untuk mengelokkan keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada orang yang kita rasa tak betul, teruk, salah, macam sesat, sebelum kita nak serang dia, fikirkan kalau dia sesat sekalipun, tanggungjawab kita adalah untuk maki dia ke ataupun untuk ajak dia, betulkan dia. Tak ada tanggungjawab dakwah ke kepada orang yang sesat? So kalau orang itu sesat, tanggungjawab kita adalah untuk mengajaknya, mengislahnya, membetulkannya. So sama ada kita sependapat dengan seseorang atau tidak sependapat dengan seorang, berinteraksi dengan bahasa kesat, sindiran, maki hamun tidak dapat dijustifikasikan atas apa sekalipun kecuali ia hanyalah merupakan amarah kita, nafsu kita, syaitan yang suka melihat kita berbantah-bantah sesama kita. Wallahu a'lam.